Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Klub 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami Detect Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami Detect Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam episod Puaka Extra. Ya, bagaimana Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Baik. Alhamdulillah. Macam mana Pak Lee? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Okey, cakap pasal hari ni. Sama kan? Teruskanlah, selesai buat opening. Saya banyak berbual. Apa kata Ustaz pula punya turn? Allahu Akbar. Okey, Alhamdulillah lah. Okey, untuk episod hari ini memang agak special sikit. Apa? Introduction, apa-apa, siapa? Sponsor ke apa dulu? Oh, sponsor dulu ya. Okey lah. The sponsor untuk hari ini adalah The Tech Team. Iaitu daripada Sani Faisal & Co. yang menjadi main sponsor untuk hari ini, untuk episod kali ini. Dan hari ini juga kita akan membentangkan topik-topik tertentu, iaitu di antaranya adalah tentang khasiat daripada pokok bidara ataupun pokok bidara itself. Sebab orang selalu tanya pokok bidara macam mana, rupa dia macam mana. Padahal dah ada Google dah, kesenangan untuk kita, tapi orang masih tertanya. Tapi tak apa, kita akan bagi tahu. Dan satu lagi, kita akan bagi tahu juga khasiat dia. Macam mana nak buat, boleh makan ke tidak sebagai apa tu, salad ke gitu kan. Salad, dia betul. Ya. Tapi sebelum tu nak juga ucapkan apa? Tak ada ucap apa-apa lah. Cuma nak bagi tahu you all. Ucapkan happy birthday kepada siapa yang menyambut birthday hari ni. Okey, selamat hari jadi. Tak pernah kita macam ini Yes, kami tim Puaka ucapkan selamat hari jadi. Selamat hari jadi siapa-siapa saja. Selamat apa lagi? Selamat Hari Ibu. Allah. Selamat menyambut hari perkahwinan. Dan selamat bulan bahasa. La ilaha illallah. Bulan bahasa Julai kan? Bukan? Asal boleh lah bos ni. Bukan. Jangan Ustaz. Dan satu lagi, kalau memandangkan tak lama lagi kita akan sambut hari raya Kurban. Yes. Kalau ada yang nak buat kurban, tak tahu mana nak buat ataupun nak buat last minute kurban, you all boleh ke atapsir.com sekarang juga untuk beli. Hari ini juga kena. Macam mana dia punya harga-harga macam mana? Oh, harga-harga banyak. Pasal kita ada buat beberapa negara. Kita ada buat kat Indonesia, kita ada buat kat Cambodia, kita buat kat Philippines, kita buat kat Yaman. So, kambing ada, lembu ada, unta ada. Semua ada? Semua ada. Okey. Kalau semua dah ada, semoga you all pergi ke atapsir.com untuk apa? Jalankan ibadah korban. Yes, betul. Okey, kita ke topik kita iaitu pokok bidara. Yes, bidara. Tentang bidara. Tentang bidara. Yes. So, nak saya hadirkan bidara dia kat sini ke? Hadirkan. Cuba buat magic. Kau cakap buat magic, orang cakap itu. Tak boleh, ni nak kahin. Allah Akbar. Dah bersih. Ya, ini dia pokok bidara. Itu dia pokok bidara. Pokok bidara. Cita-cita nak jadi musabakah, nak musabakah, betul. Baik, so ini namakan sebagai pokok bidara. Okey. So bidara adalah dalam bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Arab dia dipanggil sebagai sidr. Huruf sin, dal dan ra, sidr. Dan siapa sahaja yang mungkin pernah ke Yaman ataupun yang selalu beli madu, pernah dengar madu sidr. So itu menunjukkan bahawasanya madu tersebut adalah madu bidara, daripada pokok bidara itself, daripada dia punya
bunga dia, daripada bunga dia. Ni nak keluar bunga ni. Bunga dia. Okay. So ini pun macam-macam, sebetulnya macam-macam. There's a lot of types. What do you call this in English? It should be Ziziphus. Jojo something? Ziziphus Mauritania. Mauritania. Habis yang jojobi ke jojoba tu kan? Yes, that's part of it also. There's part of it, jojobi. Also can call it as Chinese plant. Tak, dia buah dia Chinese date. Chinese date. Yeah. Ziziphus. Betul. Ziziphus Mauritania ke betul. Ziziphus. Ziziphus is this dia punya noun dia punya type. Ziziphus. Phus. Tu. Ziziphus jujuba. Jujuba. Mana? Mauritania pun lah. Jujuba, Mauritania. Dua-dua. There's a lot of jenis. I see. Yeah, you all boleh Google. Yeah, Ziziphus. Yeah. Ziziphus. Betul. I see first whether good or not this one. Then I buy. Okay? I ZZ first Okay, you explain. Itu CC first. Oh, okay. So aduh. Minum air dulu. Bismillah. Bismillah. Tak main nanti orang kena kutuk. Apa Zari buat gitu-gitu? Apa dia? Saya buat macam gini. Maksudnya jemput makan, jemput minum sama. Jangan fikir macam-macam. Kita tak cheers lah. Apa? Ni kau cheers boleh tak? Orang sebut macam Melayu ni. Cheers. Oh, itu masalah dia. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa sahaja yang melakukan sesuatu yang menyerupai kaum lain, agama lain, fahuwa minhum, maka dia termasuk daripada kaum tersebut. So best mana Nabi SAW tak ajar macam gitu kan. Betul. So kalau boleh jangan buatlah. Okay, seperti itu. Satu lagi, sekarang ada benda-benda yang alkohol. Kesentuh sebelum saya alkohol, ada macam 0% alkohol. Lepas tu yang anak-anak muda Melayu pula, Muslim, kita boleh minum sebab tak ada alkohol apa. Tu macam mana Ustaz? Asal tak minum air lain Tak tahulah. Jadi kalau boleh jangan Still sebab dia dah macam tu lah. Kan? Still best not to lah. Pasal bukan kita nak cakap tak dalam pembuatan dia macam gini, the same factory yang mengeluarkan, jadi tak tahu apa. It's not all about that je lah. I mean it's about that masih banyak lagi minuman lain. Minum je lah benda-benda yang lain gitu. Macam mana pula dengan orang macam wine halal? Terpulang pada masing-masing. Saya pun nak cakap pun terpulang pada masing-masing lah. Terpulang pada masing-masing lah. Kita jangan ke mana-mana. Sebab kalau saya cakap nanti melirik jadi itu. Daripada melirik ke sana, kita lirik ke sini. Betul, melirik ke sini. Okay. Ni apa namanya tadi? Ziziphus. Yeah, Ziziphus. Ziziphus. Okay. So ini pun banyak dia punya nauk dia ataupun dipanggil sebagai types dia. So ada yang berduri, ada yang tak berduri. Yeah. Okay. So sama, even dalam Al-Quran kata sidr pun ada. Contoh dalam surah Al-Waqi'ah ayat 27. So dimulakan wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud. So bagi golongan orang-orang yang digolongkan sebagai orang-orang yang di kanan, maknanya orang-orang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia kata dalam syurga itu disiapkan apa? Di antaranya adalah sidr yang tidak berduri. So macam gini, contoh macam ini yang tak berduri punya. Ni tak berduri berperasan kat rumah berduri. Ni tak berduri. Yang baru nak tumbuh ni duri kan? So ini lain. Lain type, lain jenis, apa ni semua pun ada juga. Satu pot dapat 2 jenis. Tu bagus. Habis dia ada cakap ada bidara jantan, betina. Betina, jantan. Yang jantannya ada horn, tak ada horn? Tak, itu kena tengoklah. Kalau yang horn pula. Kalau yang jantan punya lain, betinanya lain. Macam mana lain dia? Lain dia. Kira apa? Maksudnya macam mana nak tahu dia jantan ke betina? Tengoklah. Kalau dia habis mandi, dia pakai tuala, then should be betina lah. Okay, yang ada buah?
Tak, pasal lain type different. So it's hard for me to say. Saya bukan biologist punya ni. Semua bidara ada buah. Ke tak ada buah? Depends. Ada yang ada buah, ada yang tak ada buah. Oh ya, bukan yang ada macam betina ada buah ataupun jantan tak ada buah. Wallahu a'lam. Saya tak tahu pasal tentang tu ya. Saya tak belajar tentang ini. Sebab akademik pun tak begitu bagus sangat. Sebab nak tahu juga. Ya. Okay. So memang gitulah. So dia banyak jenis dan juga ada dalam Al-Quran. So daripada semua benda, daripada dia punya bunga dia, daripada dia punya daun dia, daripada dia punya buah dia, daripada akar dia, semua boleh pakai. Wow. So boleh kita sentuh satu persatu. Adakah kalau kita guna makan buah bidara ataupun daun ataupun akar dia, dia macam untuk tertentu je? Macam Tertentu. Ada? Ada. Especially, okay. So untuk kegunaan dia punya daun dia itself. Okay. So memang banyak sekali hadis Nabi SAW so yang menunjukkan tentang kegunaan bidara. Okay. So the first thing adalah di antara hadis yang Nabi SAW tentang memandikan mayat. So memandikan mayat pun pakai bidara juga. Yes. Sebelum akhirnya itu ditutup dengan disiramnya kapur barus. Sebelum tu pakai air sidar dulu. Okay. So itu dalam hadis Nabi SAW. Dia kata 3 kali boleh, 5 kali boleh, 7 kali boleh terpulang. Okay. Kemudian yang kedua adalah untuk mandi orang yang setelah orang perempuan, wanita haid. Maknanya bila nak mandi hadas besar tu pun boleh campur juga dengan bidara. Macam mana? Berapa helai? Berapa macam mana? 7 helai boleh, tak ada masalah. 7 helai masuk dalam apa semua. Tak ada doa-doa tertentu. Just mandikan. masuk je bismillah je dah gitu je. Mandikan. Ke nak macam hancur-hancurkan dulu? Kalau hancurkan more to sihir. So just masukkan dalam dan mandi. So itu. Kemudian boleh juga pakai untuk orang yang disihir. So orang yang disihir pun boleh pakai dia punya daun dia. Dan do you know that zaman Nabi SAW, Nabi tak pakai bidara untuk pengobatan sihir. Okay. So yang pakai adalah tabi'in. Tabi'in. Okay. So ada zaman Nabi SAW, ada zaman sahabat Nabi SAW yang datang setelah daripada tu dipanggil sebagai tabi'in. Tabi'in maknanya pengikut. Okay. Maknanya tabi'in adalah orang yang tidak pernah berjumpa belum pernah jumpa Rasulullah SAW ataupun tak hidup pada zaman Rasul. Itu dipanggil sebagai tabi'in. Macam kita lah, tabi'in. Tak, kita dah jauh tabi'in. Okay. So it's exactly contohnya contoh. Ada seorang yang tak jumpa dengan maaf kata contohnya macam Lee Kuan Yew ke apa kan. Kan dah meninggal kan. So macam kita hidup pada zaman kita dah jumpa dia. Dah jumpanya. Contohnya kita pada zaman tersebut. Maknanya dikira sebagai sahabat. So faham. Kalau macam anak-anak kita baru dilahirkan kan. Tak jumpa Lee Kuan Yew contoh saja Lee Kuan Yew padahal banyak aje. Tapi saya just ambil mana yang senang. Lee Kuan Yew tak jumpa, maka mereka dipanggil sebagai tabi'in. So orang-orang yang tak jumpa dengan Rasulullah SAW dipanggil sebagai tabi'in. So tabi'in ni lah yang buat dia punya daun bidar ni sebagai obat untuk sihir. Okay. So bagaimana diajarkannya? Diajarkan ambil 7 helai daripada daun dia. Tak kisah besar ataupun kecil. Tak kisah besar ataupun kecil. Okay. Yang penting semuanya warnanya hijau. Sama macam ini. Kemudian ditumbuk. Okay. Ditumbuk tu sambil diletakkan air. Okay. So sambil diletakkan air, sambil ditumbuk-tumbuk tu, kemudian tambah lagi. Air tu dah keluarkan, tambah lagi terus air. So air ni pindah-pindahkan. So setengah sedikit daripada air itu untuk minum. Yang belen tu untuk mandi. Okay. So dia akan menghilangkan sihir. Alright. So it's always best that apa yang diajarkan oleh tabi'in iaitu tentang sihir ni macam perubatan dengan memakai bidara pun best to do lah. So macam dah taruh kat batu lesong,
Tumbuk sampai lumat, taruh air. Taruh air. Air dia keluarkan. Air keluarkan lagi. Yang belen tu continue lagi. Tumbuk lagi, campur air lagi. So nak pakai untuk mandi also. So nanti boleh campur dengan air yang biasa tu untuk mandi sekali. Tapi air tu sebelum tu, air yang tadi yang mesti letak tu minum dulu. Minum. Okey. Yang belum dicampur dengan air lah. Yang belum campur, yes. Okey. Faham. So of course dia bukan hanya dia punya bidara itself, tapi dengan ruqyah pun perlu ada ruqyahnya juga. Maksudnya Fatihah, ayat kursi 3 kul itu yang paling penting sekali. Itu untuk daunnya. Yes. So mungkin ada yang tanya, kalau Rasulullah SAW tak pakai pengubatan melalui bidara, then bid'ah lah. Mana sesuatu yang kita buat tapi Nabi SAW tak buat. Perlu kita ketahui tentang pengobatan tibbiyan. Pengobatan secara umumnya tidak ada namanya bid'ah. Tak ada bid'ah, apa ni semua tak ada. So semuanya tak ada bid'ah. Apa sahaja yang dapat memanfaatkan diri kita menjadi lebih baik, lebih sihat, diperbolehkan. Asalkan tidak keluar daripada syariat Islam. Betul. Okay. So itu daripada dia punya daunnya. Kemudian daripada dia punya buahnya, especially kalau untuk siapa saja yang selalu ada sakit asma ataupun ada sakit paru-paru, it's always good to consume dia punya buah bidara. Ataupun warna hijau kan, macam apple kecil tu. Macam apple kecil gitu. Crunchy panggil. Rangup. Kira macam keropok Tak ada macam keropok lah. Kira macam apple lah. Lebih kurang macam apple. Boleh try. Dia sedap juga macam apple. Almost the same. Kenapa? Bising Dung. Tak, okey. Tak. Interference. Okey, boleh. So macam gitu. Dan bunganya wallahu alam, saya tak tahu bunganya dipakai untuk apa. Untuk bunga jadi buah. From bunga baru keluar buah, kan? Yalah, tapi bunga itself boleh pakai, ada kegunaan tak? Mesti akan ada. Mesti ada kegunaan dia. Even for akar pun mesti ada dia punya kegunaan dia. Yang akar pula macam mana? Akar pun saya lupa kegunaan dia apa. Tapi itu yang saya tahulah. Semua daripada bidara semuanya boleh pakai. Sekejap ni ada gangguan sikit nampaknya. Kita teruskan dengan rakaman. Ada ni mic Ustaz. Ada mati Kenapa? Battery weak. Okey. Jadi kalau gitu saya berbual sendirilah. Okey, pasal pokok bidara ni ramai yang suka tanya-tanya kat mana nak dapat pokok bidara. Ini tadi pagi 10 datang ke studio ni, saya baru beli pokok bidara ni. Tahu Ustaz? Ni. Mana? Okey, saya bacalah silakan. Okey. Bagi akar pula kegunaannya ialah gout untuk membantulah mengubati gout, radang sendi, luka, menurunkan kadar histamin dalam tubuh dan sawan. Kata ni di sini. Itu untuk akarnya. Dan bagi yang mungkin nak tanya nak beli kat mana? Semua ada. Bunga. Bunga pun ada. Semua ada. Semua ada. Bunganya. Bunga dia mungkin dia lumat-lumat ni semua kan. Dihancur-hancurkan apa semua. Lotion untuk mata. Macam mana tu? Wallahu a'lam. Tapi setahu saya semuanya ada kegunaan itu. Biji dia pula loya dan muntah, radang sendi, cerit berit. Mungkin dihancur-hancurkan juga. Takkan nak telan biji. Pasal tu benda keras tau, warna coklat. Biji dia punya biji dia. Coklat. Boleh telan. Tak boleh mesti hancur-hancurkan baru telan Ataupun should be ni. Macam buat air ke gitu juga kan boleh. Tapi ada kalau kat Yaman ada yang hancurkan tu dia punya biji-biji dia. Ada yang dorang keringkan. Makan. Keringkan tapi makan. Dia macam biji batu sauda kita makan biji. Tapi jadi macam makan kacang lah. Exactly. Faham. Tapi saya dengar katanya ramai juga yang kat Singapura dah ada yang sebahagian yang dah start tu makan ni benda. Bagus masuk. So it's always good. Tadi okey, bagus. Tapi ini belum habis cerita pasal nak beli kat mana ni. Okey, beli kat mana? Tadi saya terus ke Hague Road. Di pasar Hague Road ada jual di tepi-tepi macam kedai-kedai. Kalau pergi ke Hague Road Market tu mesti awak nampak pokok-pokok bunga tu semua kan. Awak pergi sana. Mesti ada jual ni. Harga dia tu berapa? $25. Okey. Okey lah kan? $25 alhamdulillah. Ya. That's good. Tapi pokok bidara ni perlukan matahari. Yes. Ya. Jangan simpan dalam rumah lah, dia perlukan matahari. Saya pun ada, that time saya beli kat Chompang.
So siapa saja yang mungkin tinggal kat daerah Yishun ke apa, dan boleh dapatkan kat Chompang, kat bahagian belakang. Pun ada juga lebih kurang around 25 to ada 28. 45 saya pernah beli. Oh, tengok. Tapi itu besar. So satu lagi Ustaz, pasal pokok bidara ni, Arun tadi kat kedai, dia beritahu, okay. I see all Muslim people buy this one, why Dan satu pula cakap, I could cast away all the evil, gini-gini. I senyumkan je lah. Just say, this one I don't know, I just want to do my research. Malas nak berbual, I just want to do research. Tapi dia cakap betul, but most of them, saya cakap Melayu lah. Saya kebanyakannya, tiba macam tu pula. Macam Melayu Cina ni style lah. Okay. Ya, kebanyakannya orang yang nak beli tu semua nak yang ada duri-duri dia. So sekarang, kalau orang nak beli, ada tak bezanya pokok bidara yang berduri dan tak berduri? Ada beza lah. Kalau berduri, berduri lah. Kalau tak berduri lah. Ya, maksudnya tapi, macam khasiat dia macam sama saja. Semua sama saja. Cuma different jenis. Saya rasa orang yang belajar tentang plants ni semua, diorang pun akan tahu. Even satu plant pun dia boleh ada macam-macam jenis. Okay. Dan kadang-kadang diorang kawinkan sini, kawinkan sebab dia cedar ni dia asal daripada Arab. Tapi sekarang dah banyak tempat, even kat Indonesia ada, kat Malaysia ada, even kat India pun ada, kat Pakistan pun ada. So nanti diorang akan kawinkan. So itu yang akan keluar all these term-term yang baru. Di antara macam Ziziphus Mauritania, Ziziphus Jujube, macam itulah. Ni saya check ni, ada bidara upas. Bidara upas dalam dia punya English ke apa, scientific ke apa nama, apa tu Ustaz? Meremia mamosa. Yes. Lepas tu ada bidara laut. Stenochnos lucida. Tahu tidak, saya tak tahulah kan. Ada bidara Cina. Ini Ni pun boleh pakai juga. Ziziphus jujuba. Yes. Sebagai contoh lah tu. Awak ada ni juga. Bidara apple. Tu yang Ziziphus ni saya Mauritiana. Ni saya ada. Ada buah ada buah, semua ada. Tapi dia punya pokok dia, kan biasanya pokok kat atas kan? Ni tak. Dia bawah. Mengembang. Tu berapa beli? Mengembang. Saya beli 75 ke 95. Ni saya beli kat nursery. So dia punya, kalau macam ini kan kecil kan? Tak, saya punya ini dah, dia punya batang dia besar. Habis bidara kampung. Ada bidara kampung. Macam-macam lah kat sini. You all nanti boleh Google jenis-jenis pokok bidara. Itu semua boleh pakai. Apa-apa jenis pun yang ada, tapi dia punya khasiat dia punya macam untuk segi manfaat dia pun sama sahaja. So tak payah risau whether dapat yang betul punya ke yang tak betul punya, tak, insya-Allah okey, tak ada masalah. Dengan satu lagi saya nak betulkan persepsi. Saya nak Pepsi je. Persepsi masyarakat bahawasanya ada yang bilang kalau simpan kat luar rumah syaitan tak masuk. Simpan kat luar rumah syaitan tak masuk. Ada yang simpan kat dalam rumah syaitan tak masuk. So memang tak ada dalil lah for that also. Even para ulama pun tak mengatakan seperti itu pun sama. Yang masalah dia adalah bila you ada bidara yang biar syaitan tak nak masuk, biar jin tak nak masuk, tak kacau, adalah bila you pakai bidara tersebut, bukan untuk you letak. So letak tak memberikan manfaat apa-apa. So pakai macam mana? Ambil daun ni, pakai, masuk dalam spray rumah ke apa. Itu baru ada dia punya manfaat dia. Tapi kalau you letak gitu je tak ada manfaat langsung. So best to always pakai. Kalau siapa nak tahu cara dia, kita Ustaz dah beritahu di episod Puaka Extra, iaitu episod rumah, betul. Episod jin. Ustaz dah bagi tahu. So Ustaz, macam ni satu lagi. Boleh tak satu ni menjadikan herba? Boleh. You ambil ni, makan. You ambil ni, cuci, makan. Boleh. Yang tadi tumbuk pun boleh. Baca bismillah je lah. Baca bismillah ke, nak baca ayat kursi ke, boleh. Tak ada masalah. Dan orang yang ada gangguan akan ada efek. So it's either dia akan pingsan, ataupun dia sakit perut, ataupun dia rasa macam choke. Tiba-tiba macam nak masuk, nak telan susah. Itu semua di antara dia punya side effect dia. So macam apa ni, boleh makan satu helai je lah. Boleh. Nak try sekarang ke? Tapi kena cuci dulu lah. Cuci lah. Itulah. Takut nanti dah spray-spray apa-apa benda, sapu-sapu pula nanti kena. So mandian semua pakai.
Okay. So pakai, so nak mandi apa semua, dia hancurkan, masuk dalam air, mandi. Tapi the best I would like to recommend is yang tadi. Tumbuk-tumbuk Tumbuk-tumbuk minum. So you do it for 3 days, insyaAllah. Okay. Dia punya sihir dia akan pergi, insyaAllah. So lepas ni mana tahu kan, ni pukul 12 ni, hari Minggu, hari Ahad Minggu ni kan, semua betul. pergilah ke Hegrok ke kalau yang Mana-mana duduk bahagian timur. Lepas tu kalau kat Chompang tu bahagian boleh beli kat sana. North apa semua. Kan? Kalau tak ada, pergi, you just Google out mana ada all this nursery, diorang akan jual. Yeah. Diorang tahu, cakap bidara diorang tahu. So dia memang pokok manja. So for macam my house, BTO, memang matahari tak masuk. So kat luar mati. So saya datang kat orang dia. Saya bilang kedai jual bunga tu lah. Tapi yang saya beli yang second punya. So yang first punya saya beli kat Chompang, yang second punya saya beli kat nursery. So bila beli kat nursery tu apa semua, so tanya dengan orang tu. Dia memang pakar tentang pokok. Dia bilang apa? Saya cakap, kenapa saya punya mati? Dia cakap, ada sunlight tak? Dia cakap, ada, tapi sikit. Dia cakap, tak boleh, tak cukup. Nak kena ada full sunlight. Sebab dia pokok manja. So saya bilang, okey lah, nanti saya try untuk tengoklah kalau mana saya boleh letak yang matahari ke apa. Dia bilang jangan beli. Kenapa? Dia cakap nanti pokok aku mati lagi. Pokok dia mati? Maknanya dia sayang pokok. Dia tak kisah tentang duit, how much you gonna pay ke, dia tak kisah. Dia sayang pokok ni. Sebab diorang pun hidup juga kan. Yalah. So bagus orang tu. Orang yang bukan Islam. Tapi diorang ada sayang dengan pokok apa ni semua. So dia bilang, never mind, you don't buy. Macam don't buy. Never mind, I want to buy but I want to put other place. You sure ada place yang ada sunlight? Yes, okay, then beli. Selagi tu dia tak nak. Okay. So itu cara untuk ini. Satu lagi orang cakap untuk siram pokok ni pun, kalau boleh di pagi hari dan juga di malam hari. Jangan bila dah matahari ternaik baru awak siram pokok. Dia cakap tak bagus. Pagi hari macam lepas subuh ke pukul 7 gitu siram, lepas tu malam hari siram. Tu dua masa yang boleh siram pokok. Ada orang bagi tahu. So ada apa-apa lagi information yang saya nak share dengan kita orang pasal pokok bidara, daun bidara ni? Amalkan selalu. So selalu ini, jangan sampai baru terkena sihir, baru nak consume dan lain-lainnya lah. Dengan ini pun dia bukan hanya untuk sihir sahaja, tapi kalau untuk siapa sahaja yang mungkin ada asma ataupun ada sembelit, even for women also bagus kalau you jadikan ini sebagai jus. Jadikan sebagai jus, jangan campur dengan apa-apa. So air dengan ini saja. Jadikan jus, bagus for your menstruation. So yang mana ada irregular menstruation cycle, is good. Dia akan jadikan regular balik. Instead of you taking the hormone pill. Okay. Biasanya pergi doktor, dia akan kasih hormone pill. Betul? Okay, ada apa lagi nak tambah? Tak ada. Alhamdulillah. Betul? Okay, untuk mungkin maklumat lanjut ke mengenai informasi lanjut mengenai pokok bidara ni boleh Google jugalah kan? Tapi yalah, kalau Google tu, hati-hati, takut nanti orang kasih information yang salah. Kan? Betul. Tapi insyaAllah semua okey lah daun bidara ni. Itu je. Okey, itu saja untuk minggu ni. Pasal pokok bidara, dan diharapkan keterangan yang diberikan oleh Ustaz ini dapat memberi manfaat pada anda semua. Dan sekali lagi bagi anda yang mungkin nak, kata orang tu, nak buat korban, ibadah korban. Berkorban apa saja. Boleh ke www.atapsir.com. Kat sana macam-macam ada. Ikutlah kemampuan anda. Betul. Teruskan? Dah. Okay. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share Susu TVC dan juga episod-episod kami, iaitu di Puaka Extra, Puaka dan juga di Puaka Special. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin itu adalah termasuk dakwah daripada kami, tapi itu juga termasuk daripada dakwah bagi anda. Hanya tekan klik sahaja. Dan untuk mungkin nak support kami, boleh juga beli barang-barangan merch kami. Boleh dapatkan di www.puakasg.com. Yes, ataupun untuk produk-produk pun boleh ke www.atapsir.com. Betul. Dan banyak dan akhir bulan ni kita keluarkan satu lagi produk. Apanya? The new one. Nanti kita bagi tahu lah. Tak bagi tahu lah.
Suruh dia pergi sendiri, nanti tengok. Wow. It's a very surprise. Jangan bagi tahu. Tak. Akhir bulan apa? Okey. Bulan haji telah tiba lagi. Okey, kita jumpa lagi pada minggu depan insya-Allah dengan topik yang baru dalam Poker Extra. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.